baca kitab idah kita, Idahu Asrari Ulumil Mukarrabin, pencerahan bagi rahsia-rahsia ilmu-ilmu orang yang hampir kepada Allah Ta'ala. Sampai muka surat 165. Rahsia sedekah. Sampai sedekah memiliki beberapa syarat dan adab, ya. Baik, nak sedekah memang nak sedekah, tapi ada syaratnya, ada adabnya. Tak boleh sedekah dengan kita, aku nak sedekah. Nombor satu, dengan duit orang. Kau nak sedekah tapi dengan duit orang, tipu orang, makan rasuah, duitnya banyak, tapi anak nak sedekah, anak nak bikin masjid sekalipun tak sah. Kalau dia makan haram, dia minta doa pun tak kabul. Sedekah tapi dengan duit orang, boleh tak? Dengan duit orang tak boleh. Sedekah tapi dengan duit orang mana boleh? Dengan duit engkau. Dengan duit orang bikin apa pun tak boleh, ya. Dengan duit haram tu sikit apa pun tak boleh. Duit haram yang orang punya tu, kalau kau belanjakan tak ada berkat. Kalau kau simpan sampai mati tu jangan dibala. Kalau kau simpan, kau belikan belanja untuk barang, tak belanjakan untuk beli barang, beli rumah, beli apa, tak ada berkat. Kan rumah kita ada berkat, kereta kita ada berkat. Rumah tu tak ada berkat. Setiap yang masuk rumah tu patut dapat pahala, naik kenderaan tu dapat pahala, tak ada berkat. Tak ada berkat kalau kau belanjakan. Kalau kau simpan sampai kau simpan di rumah, itu menjadi apa? Menjadi tanggungan bagi kau. Kalau kau simpan sampai mati, bahkan tu jadi bala. Tak boleh. Kalau wang orang tak boleh. Sedekah tak boleh. Mesti daripada wang kita 100%. Tak boleh. Wang tipu, wang curi, wang kebas, kita bilang, ya. Semua tu tak boleh. Tak boleh, ya. Tak boleh sedekah. Kemudian sedekah tak boleh nak riak dan ujub. Sedekah tak boleh sakitkan hati orang yang kita berikan. Nak lebih tinggi, gerendong firman Ta'ala, wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan sedekah kamu dengan man dan adha. Man itu bangkit-bangkit. Ini madrasah ni saya kasih derma separuh. Amboi. Ini kipas ni saya sponsor ni berapa 5 biji. Saya kasih 18 kemarin. Mana lagi bakinya? Umpamanya, ya. Sebut begitu, ya. Sebut ataupun menyakiti orang yang kita nak kasih derma. Ambil, ya, dekat store saya, ya. Susah payah. Saya free waktu sekian. Datang, susah payah kena ambil kat store dia. Pulaknya nak kat store dia punya angker pulaknya. Allah. Susah payah orang datang sedekah. Kita tak menyakiti orang tu, lebih dia tak disakiti, lebih dia dimuliakan, lebih lagi. Sehingga kan adab, ya, Nabi sudah menyebutkan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, betul, ya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, iaitu tangan yang memberi lebih mulia daripada tangan yang menadah, yang menerima. Jadi apabila kau memberi, confirm kau tangan di atas. Confirm lebih baik tangan kau daripada tangan yang di bawah. Maka berilah kemuliaan itu kepada orang yang kau beri itu, dengan apabila kau beri barang, jangan beri gini. Biar tangan kau di bawah. Jemput pakcik silakan. Kalau boleh tak ada, jemput pakcik silakan. Biar dia ambil dari atas. Memuliakan orang yang kita beri. Hantar, jangan suruh dia datang. Hantar ikut tempat yang dia suka. Hantar ikut waktu yang dia suka. Sebab itu sedekah boleh sampai gandanya 10, boleh sampai 700, boleh jadi lebih pada itu. Lebih payah, lebih susah, lebih orang tu mudah dan gembira dan senang, lebih pahala kau ganda-ganda. Lebih kau yang relax, lebih dia yang susah, kurang pahala kau. Sampai dia disakiti, boleh jadi batal. Sampai dia disakiti, kau pulaknya jadi seronok dengan dia begitu, dapat dosa pulaknya. Boleh sampai terbalik markahnya, ya. Boleh sampai terbalik markahnya. Sedekah. Ni tak lama nak datang Habib Ali bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Seorang guru, antara guru senior di Sekolah Darul Mustafa, orang kanan Habib Umar juga. Masya-Allah. Saya kalau di Tarim tu dulu, banyak orang kirim duit dari Singapura, dari KL untuk bayar fidyah, untuk apa? Untuk kasih orang sana sedekah ke zakat ke begitulah. Fidyah. Kalau fidyah masih beras sana, masih belum boleh kasih duit, beras. Saya dulu masih, kalau di Singapura dulu, orang kasih fidyah, dulu fidyah belum kasih duit tau. Masih kasih beras. Maka arwah bapak bikin apa? Pergi kedai Cina, tu jam tahun-tahun 70-an belum ada beras 10 kilo satu paket. Masih beli pakai goni. Jadi kalau nak bawa balik rumah, sukat kan leceh. Jadi senang minta sama Cina, panjang namanya, dah mati agaknya. Panjang.
lu kasih bikin satu bungkus 10 kilo 10 kilo, kasih kupon cap dia, kemudian bapak tinggal kasih sama fakir miskin, datang pejabat masjid, kau pergi kedai panjang, kau tunjuk ini kupon, dia kasih kau beras. Jadi senang kan, jadi apa, tak payah ambil kat masjid, tak payah sukat-sukat orang masjid, tak payah licik gitu. Kak Tarim saya ingat nak bikin gitulah. Saya cakap sama Habib Aulia Abu Bakar, Habib, aku ni banyak terima orang fidyah Habib, aku nak bikin kupon begini. Kau nak suruh diorang ambil Abu Zaki, dahlah dia orang miskin, nak suruh dia ambil pikul sendiri tak boleh. Allah, kena hantar minta izin dia, kalau dia sudi baru kau hantar. Kalau kau tak ada kaki tangan, pakai lori aku. Dia ada lori wagon macam yang belakang itu, yang macam kita punya kereta lah, pickup kita, pickup namanya ya. Pickup dia ada pickup besar. Kau tak ada, kau pakai pickup aku. Kau tak ada bantu, anak aku boleh tolong pikulkan juga. Anak dia suruh pikul lah. Mana boleh Abu Zaki, kesiannya orang miskin suruh datang rumah, suruh datang kedai, kan malu dia pergi menadah dekat kedai. Tak boleh Abu Zaki, jangan gitu. Allah, jangan gitu. Kita tengok kan orang fakir miskin terima akan suka ya. Dapat beras. Kitanya yang tak bagus rupanya. Ini siapa yang lakukan? Sayyidina Abdul Muttalib, ninda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau musim bulan Ramadan, dia ngilang Abdul Muttalib. Dia ngilang. Dia pergi mana? Dia pergi ke ceruk-ceruk Syaib, ceruk-ceruk, celah-celah bukit-bukit di Mekah tu. Dia hantar sedekah dan derma kepada orang-orang Quraisy yang miskin-miskin. Dia hantar sendiri, dia hantar. Subhanallah, Abdul Muttalib itu belum Nabi lahir lagi, zaman belum naik syiar Islam lagi, tapi atuk moyang Nabi semua akhlaknya dah istimewa ya, Abdul Muttalib ya. Begitu hantar, saya bilang malu aku ditegur Habib ini, apa kita kan dah bagus ya, rupanya kita menyakiti fakir miskin. Pergi waktu bila? Waktu duha, time orang tengah sunyi semua, pergi rumahnya naik bel, ketuk pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, indana rus hina, aturid na'tikum ayumkin. Oh boleh, na'am nahnu narju nashkurukum, terima kasih. Maka kita pun, budak kita pikul, nak taruh kat mana, store dia yang mana, angkat pikul, budak kita pikul masukkan store dia. Allah, begitu ya, begitu. Tak kasih, kita pergi orang fakir miskin datang ambil, pergi antar sampai begitu ya. Di Tarim ya, kedai-kedai ronciknya semua kasih hutang tau. Beras, kedai sayur pun kasih hutang, kentang, timun. Kita kalau belanja pasarnya sekitar lah, bukan Kak Jah, Kak Nap belanja pasar. Saya belanja pasar, nanti sebelahnya siapa? Habib Muhammad bin Abdullah yang terus, Habib Kazim, Habib Ali Abu Bakar ni. Habib belanja apa? Beli kentang, beli bawang. apa? Dia bukan abang-abang pasar, bukan akak-akak pasar, bukan makcik pasar. Habib pasar. Habib pasar. Dan orang kedai ni kasih orang hutang. Ini kita nak cerita macam mana. Orang kedai ni kasih orang berhutang. Nanti apabila ada orang kaya datang, jadi kita pun terikut cari style sana lah. Bisik. Kasih. Segala hutang yang dalam senarai engkau, yang dah dahulu, taruhlah duit kita 2,000, kira ben. Aku yang bayarkan. Okey. Maka orang kedai ni tengoklah siapa yang ada nama yang terpaling ke belakang sekali tu. Yang paling lama sekali, clear. Jadi orang ini pun dia tak tahu siapa yang dia bayarkan, yang menerima pun tak tahu siapa yang bayarkan dia. Tahu-tahu dia datang, orang kedai bilang, hutang kau dah beres. Begitu ya, begitu. Yang memberi pun, awak ada hutang ya, saya bayarkan ya. Awak ada hutang, saya bayarkan ya. Tak ada. Begitu ya. Yang ada apa pulanya? Jadi yang menerima pun dia tak ada segan-segan. Orang kaya mana ni bayarkan aku? Awak kasih saya ya, awak bayarkan hutang saya, kan malu kan dengan orang tu ya. Tak ada. Jadi yang memberi dia tak tahu kepada siapa, hutang siapa yang dilunaskan. Yang menerima dia pun tak tahu siapa yang membayarkan hutang dia. Allah, secret, betul-betul secret. Tak ada sebut, nak sebut macam mana? Tak tahu orangnya pun. Nak sebut tak tahu macam mana orangnya pun. Kita kalau kasih masjid ke, surau ke, kasih jam ke, kasih apa sekalipun, kok lepas 2 minggu diturunkan, ada orang kasih lebih cantik, yang orang itu tak tengok ini jam tak cantik. Jangan, kita kalau nak kasih masjid, kalau kita tengok orang dah kasih, walau kau punya tu harga 1,000, yang orang kasih tu harga RM10 sekalipun, kau jangan melangkahkan orang punya derma sampai orang punya kena turun, kau punya pasang, pahalanya tetap dia punya. Kalau kita dah beri masjid sedekah, tiba-tiba kok tak dihargai, diturunkan, jangan jengkel. Walau 1 hari kalau ikhlas, pahalanya besar.
Pahala kau di sisi Allah Ta'ala, bukan di sisi AJK yang letak tak letak. Pahala kau walau satu hari kau pasang, besok AJK buang umpamanya, ataupun dibikin alas bangku ke apa ke begitu ya. Pahalanya di sisi Allah Ta'ala tetap ada walau satu hari. Tapi kalau benda tu melekat sampai 10-15 tahun, sekarang kau tidak apa-apa, 10 tahun akan datang, kau jalan tengok, ini aku yang beli dulu ni, umpamanya cantik jam ni, antik, mana dulu kasih. Setan tunggu tau, 40 tahun pun dia sanggup tunggu untuk kau menzahirkan amalanmu. Begitu ya. Jadi kalau Allah, kau kasih tiba-tiba loko AJK turunkan, gantikan dengan yang lain, ya tak apa. Satu hari pun dapat pahala ikhlas lebih baik ya. Satu detik pun dapat pahala lebih baik daripada kalau 10 tahun tapi ujung-ujungnya kau jadi riak. Ujung-ujungnya kau jadi sombong. Begitu ya. Jadi adabnya kalau orang kita beri kemudian orang tak terima, ya orang main-mainkan, kasih assalamualaikum, waalaikumsalam, apa ni, kasih apa, kasih apa, nasi goreng, ya naknya, dia pun ambil sikit, rasa sikit, terima kasih ya, kita toleh, dia tengok dia tengah kasih makan ayam, nasi goreng aku kasih makan ayam, alhamdulillah, alhamdulillah, tak apa juga, terima kasih, kasih apa, kasih apa ni kolak, kolak, terima kasih ya, kita balik kerja, kita baling aja, atau depan mata kita juga dia sok ke longkang. Saya memang suka kolak ni untuk sok di longkang, umpamanya lah, tak tahu apa sebabnya, dia sok ke longkang pun tak boleh marah. Tak boleh marah. Oh ya, terima kasih. Dah kita dah kasih dia, suka hati dia lah. Kok dia sok ke longkang? Kau jangan kasih. Dia dah kasih, dia nak bikin apa, suka hati. Orang kadang kita nak kasih, orang kasih sederma-derma, susah orang-orang setengah orang kaya ni. Dia nak kita kasih, dia barang dia kasih tu kita hargakan, jagakan betul-betul. Kasih kipas, datang cek. Apa saya berabuk? Apa saya berabuk? Ini saya beli mahal tau. Saya beli mahal. Kalau itu angkat bawa balik. Begitu ya Allah, ada begitu ya. Ada orang dikasih masjid, kasih sebuah masjid, satu mimbar. Masjid tu nak renovasi. Tahulah Singapura kan masjid kecil-kecil ya, tak cukup luas. Ke tempat segini pun penting tau. Berapa orang boleh masuk pun, kita kan boleh kadang-kadang staf utamanya ketengahkan. Sana sampai setiap penjuru pun berharga tau. Sebab masjidnya tak kayak kita luas begini ya. Jadi mimbar itu kita nak gantilah, hantar ke Malaysia. Ada masjid yang sanggup nak. Jengkel, ni saya bersusah payah tau saya gini, padahal dah pakai berpuluh tahun juga mimbar tu, jengkel, tak terima. Tapi kemudian ada orang nak kasih mimbar baru, ada orang nak kasih pulanya, kita pasangkan syarat, nak kasih mimbar, tapi kita nak size kita kecil begini, okey, tapi dengan syarat bulan depan kita nak ada hall, jadi kalau kita kurang kayu api, kita kampak mimbar awak bikin kayu api, boleh? Nak kampak ustaz, kampaklah. Pada beli kayu lain kan, kayu kan bagus, boleh bikin kayu api. Boleh. Janganlah ustaz, mimbar kayu api berdosa. Tak apalah, dosa kita tanggung, kita AJK, tapi pahala awak dapat. Tak nak sudahlah. Kita memang cari mimbar yang kita buat kayu api. Tak kasih aku tak nak. Kita bilang kalau ada orang kasih ni mimbar kita nak buat kayu api, suka hati ustaz, nak bikin apa pun boleh. Nak diraut ke, nak dikerat ke, nak ditebuk ke, suka hati nak bikin apa pun boleh. Nak kasih makan anai-anai, piara ustaz dan piara anai-anai, nak kasih makan pun boleh. Ustaz nak bikin apa pun boleh, suka hati ustaz. Baru kita terima. Ikut contoh Imam Haddad. Kalau nak terima derma dia begitu ya. Allah, susah tau yang ada orang dia kasih derma. Dia datang cek kipas dia, kipas lain dia tak cek. Asal berabuk, ni mahal tau. Allah, ya Allah, aku punya geram macam nak buka, nak suruh ambil balik begitu ya. Ada tau orang begitu ya. Allah. Yang ada pula nak kasih derma, kita sambung cerita ya sebelum kita baca kitab ya. Nak kasih derma amboi, pemain lagi duit tepuk kat meja. Ini derma saya untuk pembangunan masjid makam ya. Oi amboi gitu. Terima kasih ya. Kemudian kita bilang, saudara, kita terima kasih banyak-banyak awak punya pemberian ini, sangat manfaat kita beli masjid. Oleh apa? Kerana awak sudah susah payah beri, masjid ada perkhidmatan percuma untuk anda. Perkhidmatan apa ustaz? Awak dapat free gift, iaitu apa? Kursus cara memberi derma. Sama ada awak nak saya datang rumah, saya sendiri datang, ataupun kalau awak suka datang sini, kita kasih, nak bawa family pun boleh. Kita kasih kursus sebab apa? Jadi memberi derma, masjid dapat manfaat, kita nak awak pun dapat full manfaat sampai yang pemberian awak ni bukan sedikit. Jadi kita nak awak dapat pahala besar.
Boleh sudah nak sukin hadir kursus tu. Boleh ustaz, boleh. Datang lain kali. Datang kali kita baca kitab seumpama ini. Adab-adab memberi, adab-adab memberi. Terus lain kali datang ustaz, sudi terima ustaz. Dia dah tak tepuk meja lagi. Kalau tidak, ini derma masjid makam untuk pembangunan. Amboi, besarnya dia punya dermanya. Allah. Kesian. Kita kesian, kita tak mau ambil duitnya tu, kita terus ketem aja gitu. Terus apa, dianya tak dapat pahala. Aku tak nak. Biar dia dapat pahala, biar dia manfaat. Kasih apa, awak dapat hadiah, free gift. Giftnya apa? Ceramah percuma. Cara apa, adab-adab memberi derma. Kita sambung baca adabnya ya. Macam pesen tau orang-orang kasih derma ni, macam-macam pesen sekali, macam pesen. Allah, paling susah orang kalau kasih derma, dia tetapkan. Pergi haji, pergi umrah, ustaz untuk beli air ya. Dia kena beli air, aku tak boleh beli air lain. Air je, tak boleh beli air. Kalau dah baki banyak pun, kasih orang pun beli air. Aku nak beli, tengah tak ada duit, nak beli, apa tertinggal duit, nak beli makan ke apa semua, nak beli roti ke apa, alamak ini duit air. Boleh beli. Tak boleh beli. Ada orang, ustaz, macam dia untuk itu saja ya. Jadi dia kalau sebut gitu tak boleh. Kadang orang kasihkan, untuk rokok, untuk beli rokok. Kan dia, habis aku tak isap rokok, tak boleh ambil ya. Allah, orang dulu kalau kasih nyai-nyai ya, mbah-mbah kasih duit sirih, mbahnya dah tak makan sirih, tak boleh ambil ya, tak boleh ambil begitu ya. Allah. Sedekah memiliki beberapa syarat dan adab, di antaranya sedekah itu berasal daripada harta yang halal ya, harta yang halal, bukan duit kau macam mana kau sedekah sama orang. Orang yang kau tipu matanya hijau tengok, kasih dia, kan baik kau balikkan aku, kau kasih sedekah, dengan aku kau bukan main, minta itu minta ini ya, aku tercepit pun kau minta juga. Kadang itu kau kasih orang, malu tak agaknya ya? Dengan Allah malu tak? Nombor satu dengan Allah. Sedekah secara rahsia, baik, sedekah secara rahsia ya. Nampak dia sedekah secara rahsia 70 kali lebih afdal daripada sedekah secara terbuka. Boleh sedekah secara terbuka dengan sedekah beri terbuka dengan syarat. Habib Jufri dulu pesankan ya, sedekah kalau nak beri terbuka, nombor bukan orang individu. Untuk orang individu, Pak Kasim, Mak Jah, tak boleh kasih depan-depan orang. Dia jatuh aib dia, kena secara sembunyi, individu depan orang. Dan persatuan boleh, sebab badan persatuan memang tak ada aib, memang diminta, kami perlukan dana, kasih pada dana masjid, kasih pada rumah, beri secara terbuka boleh. Nombor satu, beri secara terbuka boleh kalau pada badan, bukan pada individu, pada marwah dia kita kena, marwah dia kena jaga. Dan nombor kita nak kasih kepada persatuan ataupun badan, dan yang nak memberi ini ialah orang dan ujub dan riya dan takabur. Kalau kita kasih masjid dapat manfaat, terima kasih sebab saya nak tunjuk orang biar orang dapat ikut bersama, biar orang, tapi kita tak dapat pahala, bikin apa? Yang nak memberi secara terbuka, dia beri kepada bukan individu, dan dia orangnya yang sudah dites, uji oleh Allah, dia tidak ada riak, tidak ada ujub. Ada kan orang hatinya begitu kan, dia kasih berapa ratus depan orang pun hatinya apa-apa. Yang ada orang tadi bikin amal macam-macam depan orang tapi hatinya tidak riak, itu orang dah terpelihara, baru boleh kasih. Masih belum kebal daripada ujub dan riak, tak boleh beri secara terbuka, kerana engkau berdosa. Buat engkau berdosa, maka kau kena elak, tak boleh tidak. Tak boleh. Habis nak orang ikut tapi dosa, bikin apa? Orang ikut tapi kau dapat dosa, tak boleh ya, tak boleh. Jadi tak boleh beri pada individu, dan orangnya kena kebal daripada ujub dan riak. Ya, amboi. Wak kita tu orang susah, kasih depan sepupu-sepupu semua. Wak, amboi. Merah-merah. Dulu orang ni puluh-puluh ringgit lah ya. Tebal yang bloknya. Wak, ini wak raya wak duitnya. Depan-depan sepupu semua. Tak boleh. Tak boleh individu. Nak kasih, sembunyikan. Blok sekarang kan jadi orang tak tahu apa semua. Allah. Ikhlas dari kalau dah ikhlas, kalau dah tulis ikhlas, mana tak ikhlas? Mana orang boleh bilang ikhlas? Ikhlas kan dia tak nampak amalannya. Orang kan ikhlas kan tak nampak amalannya.
Baik ya. Secara rahsia. Itu pun orang yang di persatuan dan dia tidak ada ujub dan riak, dia beri sembunyi lebih baik daripada dia beri secara terbuka. Termasuk beri secara terbuka ni apa? Kita ceramah. AJK kasih salaman. Depan-depan. Itu pun kasih anda ceramah ni. Ambil. Jadi kau tak, di mata orang kau mengambil sumbangan. Ambil. Perlukan kau banyak duit. Kau datang masjid tu pada nama engkau. Ustaz. Nanti orang kat dia. Masukkan balik dalam. Kalau kau memang tak perlukan. Jadi kau terima. Cara begitu ya. Cara ya. Jadi tidak depan-depan orang. Kau tak depan-depan orang, amboi. Bagus depan-depan orang kau tolak, itu kau sudah memberi secara terbuka. Satu kau penceramah kedua, penceramah ketiga. Ya, tapi kalau kau dah tolak, yang ni nak terima kan jadi saya pun sama je. Apa, tapi artinya masih apa dia ni buat terima yang bulan ini dia nak terima, dia segan begitu ya. Baik. Sedekah tidak menyebut kepada si fakir maupun orang lain. Kita sudah bilang ini. Tidak sebut-sebut dia. Ini aku yang beri, ini aku yang beri. Sebab sikap ini menyakiti mereka, terutama menjaga harga dirinya. Orang yang jaga dirinya yang kau sama orang semua. Kau tunjukkan dia tahan, dia susah, dia tak nak minta. Kau ambil gambar, kau internet satu dunia boleh nampak. Berdosa ya. Jika sedekah ini dibalas dengan doa, maka ia segera mengembalikan doanya itu. Sehingga pahala sedekahnya tidak kerana doa sifat ini dibuat Aisyah anha. Dia kalau hantar rumah orang atau makanan ke nanti dia bilang sama khadamnya, dengar apa orang itu cakap. Dengar balik apa dia cakap. Dia bilang semoga Allah Ta'ala murahkan Siti Aisyah kabur kat tangan ya Allah. Dia doakan balik, dia balas balik. Dia tak itu dia doa la minkum jazaa syukura, kami ganjaran dan kita apa doa kita beri balik, dia balik sekalipun ya. Kita beri orang, jangan lupa doakan saya. Atus sama doa. Jangan lupa doa saya, doakan saya ya. Allah. Kita bilang kalau orang berbarang, kita beli awak cari di rumah saya ada banyak jual ustaz. Saya kirim beli ikan. Boleh. Taruhlah harga RM20 lah. Minggu depan dia beli ustaz, ni kasih hadiahnya RM20. Ya, tak apalah. Berapa bayarannya? Alah ustaz, nak bayar je. Bayar 100. Pun tak apa. Yang dia tak nak. Alah ustaz nak bayar. Doa sudah ustaz, doa sudah. Doa sudah. Doa tu besar tau. Kalau kau ambil dia RM20, dah habis bayar, dah halal. Doa selalu kabul, halal. Doa aku dalam hati aku terdiam. Aku kena doa. Mau tak mau nak tolak macam mana. Saya tak jadi ambil lah. Tak bagus pula ya. Ambil juga. Terus ketika juga doa, ya Allah panjangkan dia dalam hati minta. Belum. Nanti malam minta lagi. Hari Jumaat nanti ada 2 khutbah, aku minta kabul. Selagi belum kabul, selagi itu sampai bawa ke Ramadan, sampai bawa ke Mekah atau kan. Ya Allah, minta barang yang sudah ganja di kabul itu tak halal ya Allah. Dan kita nak pakai pun takut-takut sekali dah kabul belum. Sudah dia kan doa tu apa benda kecil tahu ya. Allah. Itu jangan orang itu apa kita kasih orang kasih haji jangan lupa doanya ya, jangan lupa doa saya doanya. Oh, kena bahaya rupanya. Kasih semangkuk kolak kena bahaya rupanya dengan doa. Allah. Niat dia baik, dia suka doa kita. Niatnya semua baik. Niat dia bukan nak paksa
Bukan nak nyanyi kita. Niat dia baik, kita tahu niat dia baik. Membuat punya amalan itu kira dah berbayar dengan doa. Dah kira berbayar dengan doa. Ada sayugianya dia jangan minta ya, doa ya. Maka hendaklah ia memilih makanan yang nak dekat bahasa kita ingat tahun-tahun 70-an ais kan barang makan habiskan kalau tak habiskan kita tak ada kalau madam selalu tu nanti jiran atau rumah kita atau rumah dia lalu arwah mak sepesan kalau nak beri jangan dah sampai dah tengah malam dah pukul 10 ni ada balance jangan nak kasih yang tengah panas-panas masih cantik orang masih boleh makan kita dah lebih kurang kita tengok ni dah maghrib pas maghrib dah saji untuk family cukup semangkok gini segera itu juga kasih jiran sebahagian yang dah kita bagi jangan tunggu dah betul-betul kita dah habis makan dah malam baru ketuk pintu rumah orang ini ada yang tak habis kita bagi tak bagus ketika orang tengah masih boleh makan lagi berikan kalau sekarang tak kisah sekarang jarang tau kita beri pasal apa kita ada peti ais tak habis kita boleh simpan besok boleh bikin makan apa-apa semua yang dulu yang kita boleh simpan tu lah kari asam pedas besok makan dengan roti kan kalau apa yang kuah-kuah lemak kan tak boleh kan kena bagi orang malam orang dulu gitu ya tak ada peti ais sekarang tak habis masuk peti ais masuk peti ais ataupun masuk peti sampah Allah orang sekarang senang buang makanan dia kita dulu tidak ya kita tidak kasih jiran ketuk pintu tapi nak kasih jangan sampai dah benda tu dah layu dah lodoh baru kita kasih dah sejuk dah pukul 10:30 malam baru kasih Allah siapa nak makan siapa nak makan dia pun tak ada peti ais juga nak simpan macam mana dia dapat terima kasih dia pun ler juga tak ada termakan nak kasih yang orang masih boleh makan lagi ya baik yang terbaik ya jangan beri yang buruk itu termasuk beri yang buruk tadi kita bilang ya jangan beri yang buruk dan terbaik sebab itu orang Melayu kita kalau beri apa pulut kunyit itu terbaik makanan bagi orang Melayu kalau ada hajat-hajat mesti ada pulut kunyitnya tak tinggal ada pulut kunyitnya itu kira makanan yang terbaiknya sekali makanan terbaiknya sekali kemudian sedekah itu dihantarkan sendiri ke rumah si fakir miskin dengan merendahkan diri dan tidak sombong. Ini tadi kita sebut tadi ya Allah ya. Sampai sekarang masih dipraktikkan lagi. Hantar, jangan suruh dia datang. Halo? Pak Mat. Saya nak kasih derma lah. Pak Mat datang boleh? Boleh. Hari Sabtu ya lepas asar. Pak Matnya suka tak? Suka. Nak dapat derma lah, dapat bantuan Ramadan. Datang dari khaimah. Aduh, orang kameraman dah siap. Kita kasih dia. Gini nanti Pak Mat ambil gambar, Pak Mat ambil gambar dia dulu. Pak Mat dulu. Kau ambil gambar begitu kesian Pak Mat dia tahu. Baik. Depan orang tu tak boleh. Pak Mat, saya nak kasih derma. Datang pejabat ya. Datang pejabat. Tak ada orang. Boleh tak? Itu lebih baik daripada yang tadi. Itu lebih baik daripada yang tadi ya. Yang tadi pun kata, tapi saya ikhlas, saya beri ikhlas tidak mengaibkan dia. Mana boleh ikhlas mengaibkan orang kan tak boleh. Ikhlas pun ada mengaibkan orang rosaklah cedera. Pak Mat datang pejabat. Okeylah pejabat alhamdulillah orang tak nampak. Tapi kau dah suruh dia datang, dia susah, dia jaga cucu, dia carikan orang jaga cucu dia. Kadang dia tak ada kereta, dia kena naik teksi. Dia kena naik teksi, kena naik bas, turun bas, tengah sempat kan begitu kan ya. Tak ada kereta, kena begitu. Kalau ada kereta namanya orang senang ya. Begitu ya. Ataupun kena tumpang orang. Allah, kadang kena jalan kaki. Waktu dia, kau bilang waktu sekian. Ketahan, kadang dia ambil cuti ke dia apa semua pasal nak terima sumbangan kau. Allah, payahkan dia. Okey, Pak Mat datang office, datang. Hari apa, waktu apa, ikut Pak Mat punya suka. Pak Mat datang hari Sabtu, ya hari Sabtu. Nak datang hari Ahad, ya hari Ahad. Pukul berapa, ikut Pak Mat punya suka. Ikut dia punya senang. Itu lebih nak beri derma. Oh, bila saya boleh datang? Tidak, saya hantar Pak Mat. Tuan nak hantar? Ya, tak apa Pak Mat, saya hantar. Lama tak ziarah Pak Mat pun. Saya hantar. Hantar. Bila tuan nak datang hantar? Hari Sabtu pukul 3 petang. Pun jangan. Bila yang Pak Mat nak saya datang? Saya datang. Kita hantar ikut waktu dia, ikut tempat dia. Oh, bila Pak Mat nak saya hantar? Tuan susah pula, tuan susah nak hantar. Tak apa Pak Mat, saya sambil ziarah Pak Mat. Okeylah, hantarlah pukul 12.30 malam ya. 12.30 malam pula Pak Mat. Waktu lain saya ada sibuk. 12.30 malam saya lapang. Pak Mat,
Hantar rumahnya kat mana Pak Mat yang diberoleh? Bukan, yang di Temerloh. Amboi, di Temerloh pulaknya. Teman-teman kena pergi sana. Ya Rukman, kau pergi kat rumah dia. Hujan ribut pulaknya. Rumah Pak Mat yang mana? Yang kat tepi kubur. Alamak, pukul 12 malam, malam Jumaat kat tepi kubur. Pulaknya, yang mana satu? Yang sebelah pokok kabu. Oh, malam Jumaat sebelah pokok kabu. Pokok kabu ada apa? Kita kan pokok kabu ada hantu kan, kita takut kan. Alamak Pak Ahmad ni, kau pergi hujan lebat pokok kabu malam Jumaat. Allah, anjing kejar, motor kau rosak umpamanya, basah kuyup, ketuk pintu Pak Ahmad tak buka. Allah, dodok pintunya Pak Ahmad tak buka. Lama kau basah kuyup sampai ke bios. Tak buka kau kena tengking. Alamak orang kau ni ganggulah aku nak tidur. Lagi kau pula disakiti, lagi besar pahala kau. Dan kau kena redha kau, Pak Ahmad ni sikit-sikit darah. Itu pun gugur pahalanya. Kalau kita alhamdulillah, dan pokoknya aku dah beri Pak Ahmad dengan penuh kerehatan dia. Dan kau minta maaf dia Pak Ahmad dia, mengganggu Pak Ahmad dia, minta maaf dia. Begitu ya. Macam kita nak minta dia. Begitu ya. Lebih kau payah dan susah, lebih itulah dapat pahala. Yang tunjukkan ni siapa? Nabi kita. Lepas wafat Nabi, Sayyidina Abu Bakar tanya Siti Aisyah, ya Aisyah, apa yang baginda ada buat yang aku boleh teruskan? Nabi kalau petang keluar Madinah, jumpa satu orang Yahudi tua buta, kasih makan. Sayyidina Abu Bakar pergilah. Maknanya Nabi yang parani dia tiap petang kasih dia makan. Bukan hantarkan orang tau. Hantarkan orang makan kan dah cukup bagus. Nabi yang pergi hantarkan dia makan. Sayyidina Abu Bakar bilang, Nabi suapkan sendiri. Maka Sayyidina Abu Bakar justru masuk. Saya datang nak kasi awak makan. Kasi orang makan. Semalam tak ada orang datang pulaknya. Dia tak tahu Nabi dah wafat. Tak wafat. Kasih makan. Sayyidina Abu Bakar kan lemah lembut. Itu pun Sayyidina Abu Bakar suapkan dia. Datang, maknanya Nabi datang, Nabi suapkan dia. Sayyidina Abu Bakar lemah lembut. Nabi suap Sayyidina Abu Bakar suapkan dia. Dia marah Yahudi ni. Kasar lah. Lembut sikit lah kasih suap makan orang. Hai boy, bengking pulaknya. Bermakna Nabi lembut ke kasar? Nabi lebih lembut pada Sayyidina Abu Bakar. Begitu, ginilah lembut-lembut sikit. Kasar yang selalu suapkan aku lembut. Begitu, mari aku sambung cerita. Kau tahu tak yang Nabi Muhammad ni terkutuk begini. Sayyidina Abu Bakar dah gergetan. Bermakna Nabi datang tiap petang susah payah, hantar dia makan, suap dia dengan lemah lembut. Ini yang Nabi dengar setiap kali ketika Nabi suap dia. Ini yang Nabi dengar. Dia kutuk, dia cerca Nabi lagi. Dan Nabi tak bilang tak apa. Itu cakap kau. Ini bahagian aku. Nabi Bakar dah gerak. Mana tengok ni Yahudi ni begitu ya. Allah. Ini Rasulullah punya akhlak ya. Ini semua ni bukan orang bikin tu. Rasulullah dah tunjukkan kita. Jangan kau bilang, mana ada orang gini? Ada. Nabi kita buat gini. Ya kita buat gini. Sampai sekarang alim ulama dah buat begini ya. Allah. Dah habis semua, Sayyidina Abu Bakar tanya sama dia. Wahai saudara, wahai pakcik, mana orang yang selalu suapkan aku? Dia tak datang. Aku nak kabarkan kau, dia dah meninggal. Dah meninggal. Kau tahu tak siapa dia tu? Tak tahu. Dialah yang kau kutuk yang nama Muhammad tu. Ya Allah, menangis. Terus dia syahadat. Kalau dia syahadat depan Nabi, dia jadi sahabat tau. Tapi dia syahadat depan Sayyidina Abu Bakar, ya Allah, dia punya nyesalnya dia. Allah, getun, aku kok getun gini ya. Dan itu Nabi buat. Nabi yang hantar. Ini Nabi hantar. Dan Nabi disakiti. Nabi susah payah, Nabi disakiti. Dan Nabi tidak menyakiti pun sikit, tak balas menyakiti. Dengan reda Nabi buat sampai akhir hayat baginda sallallahu alaihi wasallam ya. Dah tunjuk ya. Abi Omar bin Hafiz tu ya pun contoh satu kali baik ya. Saya tengah malam nak cari barang dapur, habis malam kalau ada kedai masih buka, nak lekas pergilah. Sejuk-sejuk pula tadi kan malam sejuk. Jalan, satu kereta tin. Abi Omar. Abu Zakin lagi mana tu? Lagi kedai Habib. Ayo naik sini malam-malam kok jalan kaki. Keretanya penuh. Macam mana naik? Itu kalau kita naik anak dia kena turun jalan kaki tau. Kena turun jauh. Dan bukannya dekat juga dengan rumahnya, jauh juga tu ya. Kalau kita naik, anak dia kata, tak apa Habib. Tak apa, naik sini. Tak apa Habib, dekat saja Habib. Aku dah nak sampai pun Habib. Tak apa, terima kasih. Kalau kita turun, kalau kita naik, anak dia kena turun jalan kaki tu. Sebab keretanya dah penuh begitu. Allah. Kalau nak beri orang, tahan dia bersusah. Asalkan orang senang. Begitu ya. Asalkan orang senang. Nak hantar orang pergi mana, apa semua, nak ikut saya pergi Melaka, datang kat rumah saya ya. Duit minyak jangan lupa ya. Tolong begitu ya. Khidmat saya, Allah, nak kita ambil dia.
kita bayarkan duit minyak dia, kita apa semua, dia tinggal ikut duduk rehat saja, dia jadi tetamu kita. Nak ikut saya pergi Melaka, nak ikut begitu, dia isikan minyak, dia isikan itu, dia datang rumah kita, ambil dia begitu ya. Gitu. Ini semua banyak adab yang kita sendiri langgar ya. Ini kita cakap ni kita sendiri langgar ya. Adab-adab memberi begitu tinggi, halus ya. Markahnya tinggi kok. Kau beri setakat RM10, Allah Ta'ala bayar 700 kali, bukan RM700 tau. 700 jannah punya markah tau. 700 punya jannah. Jannah punya bukan RM tau, RS tau, real surga tau. Kita tahu surga pakai real ke, pakai euro ke, pakai apa pun dia. Dia tak ada ternilai sekat dunia, walau sebesar hama pun tak ada nilainya ya. Allah Ta'ala ganti 700 kali ganda dunia dan akhirat. Dengan redha Allah, dengan kau boleh masuk syurga, dengan ampun dosa. Sebab itu kau kena susah payah lah. Susah payah ya. Yang ada orang kan kita dah bagi, tak harus punya orang aku bagi kok nyerandu, tak terima kasih, mukanya moncong. Yang ada orang kan begitu ya. Allah, Nabi kita dah rasa dulu, Nabi kita juara dalam memberi derma ya. Nabi kita dah rasa dahulu ya. Jadi kalau kita disuruh buat gini jangan keberatan. Nabi kita dah rasa dahulu ya, dah rasa dahulu. Dengan merendah diri dan tidak sombong. Sesungguhnya saat bersedekah ia sedang berhubungan dengan Allah ya. Itu hamba Allah ya. Rezeki dia dari Allah, bukan dari kita ya. Allah hanya tumpangkan pada kita untuk kembalikan kepada dia, berikan kepada dia. Takkah kau untung kau jadi orang yang dapat memberi dan kau dapat jadi salur dari Allah untuk orang ini. Kau kena syukur dan kau sedang buat kerja yang Allah perintahkan. Yang kau tu ibadat kepada Allah ya, bukan kau sedang berbakti kepada pak cik ini. Bukan kau sedang berjasa kepada pakcik ini. Kau sedang beribadat kepada Allah. Ibadat boleh dengan sombong ke? Ibadat dengan syukur. Ibadat dengan rendah hati. Ya. Kerana itu ia harus menghindari sikap sombong dan angkuh. Kedua-dua sikap ini akan menghapuskan pahala. Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan sedekah kamu dengan menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit dan juga menyakiti orang yang kamu beri itu. Saat beramal, manusia harus merendahkan diri kepada Allah. Jadi bukan kau rendahkan diri pada Pak Mat tu. Kau rendahkan diri pada Allah. Kau mensyukuri nikmat Allah. Allah beri kau yang boleh memberi. Bukan kau yang menerima. Tuhan nak tukar boleh tak? Kau jadi penerima, dia jadi pemberi. Kan boleh. Tapi Allah Ta'ala maha pemurah. Dah berikan kau jadi pemberi. Kau kena syukur. Ya. Saat beramal, manusia itu harus merendahkan diri kepada Allah Ta'ala, sebab Allah Jalla Jalaluh sedang memandang kepadanya. Ia harus menghindari sikap sombong dan berusaha mengerjakan amalnya sebaik mungkin, sehalus mungkin, secermat mungkin. Tak boleh nak campur adukkan. Kenapa tak boleh Ustaz? Kenapa tak boleh? Sebab ini ibadat dan Allah ada nilainya. Dan ibadat tak boleh dengan simpang niat nak cari popular, dan ibadat tak boleh sambil sakitkan orang. Kan kita dah bilang kitab Minhajul Al-Abidin, di antara perkara yang membatalkan ibadat ialah kalau menyakiti. Nak saf awal langkah-langkah orang, tak dapat fadilat. Nak itikaf dari pagi tapi badannya busuk, tak mandi sunat jemaat, mandi malam pun tidak. Begitu. Nak kucup Hajarul Aswad, singgung orang. Nak pakai sang siku. Siku nak kucup Hajarul Aswad. Semangat. Semangat. Semua itu. Tak boleh. Tak boleh. Nak puasa sunat tapi paksa bininya masih akan buka macam-macam. Saya puasa tau. Saya puasa. Mesti ada kolak. Mesti ada apa? Gulai tempe. Bersengik. Nama lauknya tempe kan yang bersengik ya. Mesti ada bersengik. Mesti ada semur. Alamak, dia nak puasa tapi ini semua gitu ya. Menyakiti. Bukan ni afdal tau, fadilat, tetapi kau susahkan bini kau. Tak boleh. Nak ibadat malam tu tak boleh ya. Nak usahkan orang semua. Nak bangun sembahyang malam, kejutkan bininya. Bangun, siapkan sejadah saya. Allah, nyakiti orang umpamanya ya. Nyakiti orang semua. Tak boleh ya, tak boleh. Nak ibadat menyakiti orang tak boleh ya, tak boleh. Nak menderma, nak sedekah nyakiti orang tak boleh, tak boleh ya, tak boleh. Lepas itu sampaikan nak menderma salah satu ialah kalau orang toki kedai. Toki kedai kalau nak berikan orang, jangan bilang dia kau turunkan harga. Kau tahu ni Pak Mat ni orang susah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Cari apa Pak Mat? Kan pelikat. Tengoklah Pak Mat. Jangan terus tunjukkan dia yang murah-murah saja. Tahu Pak Mat tak mampu yang mahal-mahal. Tengok Pak Mat, yang mana nak ambil Pak Mat? Tengok pilih Pak Mat.
Tengok, ni berapa? Taruhlah harganya RM20. Kau jangan bilang, untuk Pak Mat 15 sudahlah. Jangan bilang. Untuk Pak, maknanya kau dah merendahkan diri. Macam steady aja. Ini berapa? 15 Pak Mat? Setahu Pak Mat berapa? 15 kan? Padahal kau dah turunkan 5, kau dah sedekah dia RM5 tau. Tanpa dia tahu. Dia tawar lagi ya. 15 kurang sikit boleh? Bolehlah Pak Mat. 13 sudah. Padahal sebetulnya 20 ya untuk dia. Kau dah derma dia berapa? RM7. RM7. Terima kasih Pak Mat ya. Terima kasih datang kedai saya, datang lagi Pak Mat ya. Padahal kau dah sedekah tanpa beritahu. Ni harga berapa? Alah, untuk Pak Mat dan kira harga pulaknya Pak Mat. Untuk Pak Mat 15 sudahlah Pak Mat, orang susah. Alamak. Kesian Pak Matnya ya. Jangan ya. Jaga harga diri orang itu. Jaga harga diri ya. Berapa? Ini 15 Pak Mat. 15. Oh 15. Pak Mat ni kan matilah, dia kan memang 15. Dia tak ada rasa apa-apa pun. Lepas tu ditawar lagi. Kurang boleh lagi. Berapa Pak Mat? 13 sudahlah. 13. Bolehlah, tak apalah, lebih kuranglah dengan Pak Mat. Pak Mat suka. Dia macam orang biasa. Tapi padahal Pak Mat tak tahu dia dah dikurangi berapa? RM7. RM7. Begitu ya, RM7. Nanti Pak Mat ada hadiah sikit Pak Mat. Ni hari siapa orang beri saya kasih hadiah. Kau kasih. Tasbih satu ke apa. Orang lain pun dia kasih tengok. Jadi Pak Mat pun tak sedar yang dia pun diberi hadiah. Dia diberi hadiah. Orang lain pun diberi hadiah. Ada free gift yang dia tak rasa dia seorang dapat free giftnya, begitu ya. Allah, sampai begitu sekali ya adab orang kita ya. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah ya, ada lagi kat sebelahnya. Para arifin berkata, tahsinul a'mali ahabbu ila Allah taala min takthiril a'mal. Menghalusi amal adalah lebih disukai oleh Allah daripada memperbanyak amal. Bikin itu kita bilang, kemas kinikan amalan kita. Jangan tambahkan amal, kemas kinikan amalan kita. Cermat, elok ya, lebih baik daripada membanyakkan amal. Mengemas kinikan, memperelokkan amalan lebih baik, lebih disukai oleh Allah dari membanyakkan amal. Wahai saudaraku yang arif, Allah, amin, Allahumma amin. Mudah-mudahanlah kita jadi orang yang arif billah, kenal pada Allah ya. Sungguhnya kaum arifin mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah Ta'ala kerana mereka melaksanakan setiap amal dengan sebaik mungkin dan memiliki pemahaman yang baik ketika mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Dia faham dengan yang dia deal ini bukan dengan orang, yang dia deal ini dengan Allah Ta'ala. Yang dia sedang berhubung ni berurus niaga dengan Allah, yang dia sedang berkira bicara dengan Allah. Hamba Allah perantara saja, tapi hakikatnya dengan Allah. Inilah makna wahyu Allah Ta'ala, waqridullaha qardan hasana, yakni kerjakanlah amal kalian untuk Allah Ta'ala sebaik-baik mungkin. Waqridullaha qardan hasana, berhutanglah dengan Allah, berhutang hutang piutang dengan Allah dengan sebaik-baik punya urusan hutang piutang. Kau hutang-hutang dengan manusia, tetapi dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu alam bissawab. Semoga Allah Ta'ala menerima kita.